Assalamualaikum, hai. Lama tak buat video. Okay, hari ni aku mau share perjalanan melahirkan Adam Hedi, ya, anak pertama di Hospital Andorra. Aku nak mau cakap panjang-panjang lah sebab tengoklah ni. Dia tak boleh diletak. Kalau letak dia menangis. Penat aku kasih tidur dia. Okay, aku punya due date sebenarnya 2 bulan 8, tapi Hedi lahir pada 30 bulan 7. 29 hari bulan tu, pagi tu kan, ada keluar tanda lendir berserta darah. Sikit je lah. Aku beritahu kakak dengan babu, orang cakap tunggu sakit dulu, tunggu sakit ataupun keluar air, baru pergi hospital. Aku masa tu macam tak sabar sudah mau beranak. Sebab sakit betul bang, macam berat sudah perut aku ni. Dari minggu ke 37 sudah aku tunggu. Aku cakap minggu ni aku kena beranak, macam-macam aku buat sampai sakit badan. Tapi itulah kata babu, kalau belum masanya lagi kan, dipaksa macam mana pun belum juga baby tu mau keluar katanya. Jadi 29 hari bulan tu pagi keluar lendir beserta darah. Jadi aku pesan dengan husband aku lah, aku cakap tengah hari ni balik ya, sebab ada tanda sudah. Saya cakap ready lah balik tengah hari ni, balik kerja tengah hari, terus kita pergi hospital. Saya cakap sebab memanglah banyak kes kan kalau ke hospital, dia orang check bukaan 1 ke 2 cm, dia akan suruh balik bah. Jadi tak apalah, try je. Saya cakap saya takut bah, sebab ini kan pengalaman pertama kan. Jadi dalam pukul 3 macam tu husband balik, dia makan apa semua, tukar baju, terus kami pergi hospital sampai dalam pukul 4:10 kami terus ke emergency department. Okey, sampai je situ terus cek bukaan. Doktor cakap ada 4 cm sudah. Aku pun terkejut, 4 cm, sebab langsung tak ada rasa sakit, cuma tanda itu je lah, lendir tu. Itu pun 2 kali je, pagi dan tengah hari. Tapi bukanlah darah yang banyak kan, sikit saja. Jadi doktor kata ada 4 cm bukaan, terus masuk ward lah hari ni katanya. Okey lah, sip, kami bawa semua juga sudah barang kan. Dah lepas cek bukaan tu, diorang cek jantung baby. Jantung dia tenggelam timbul, dengar enggak. Jadi macam risaulah diorang, kena naik terus, cek lagi di atas katanya. Okey, dah cek jantung tu, cek bukaan. Lepas tu kami ambil swab test lagi sekali. Suami isteri lah, saya dengan husband ambil swab test di situ juga. Lepas tu terus naik ke ward. Masa saya ditolak tu kan, itu bukan ward, itu adalah labor room. Terus masuk labor room, saya pun bingung, mau beranak sudahkah? Masa tu petang kan baru. Ingatkan kalau masuk ward bolehlah aku mau jalan itik kah, ke tampi kah lagi kan. Tak, masuk labor room terus. Bila sampai labor room, tukar baju, lepas tu diorang kasih masuk ubat untuk membuang, untuk buang air besar lah. Masa tu aku cakap, saya sudah membuang ni hari 3 kali sudah. Saya cakap gitu kan. Adakah lagi mau dibuang? Lepas tu katanya, ya ada tu katanya. Doktor memang suruh kasih buang habis-habis katanya kan. Jadi dia cucuk 2 biji benda tu kan. Lepas tu terus rasa mau membuang. Teruslah pergi toilet kan, toilet depan katil tu saja. Bila sampai pintu toilet tu, terkeluar darah. Begitu banyak. Jadi aku dengan laki aku ni kan bingung. Tak tahu mau buat apa. Lepas tu nurse tu jerat kata, tak apa, pergilah katanya. Anda payah bersihkan, nanti ada cleaner yang bersihkan katanya. Jadi aku pun masuklah toilet tu. Tak juga membuang, cuma macam aku rasa ubat tu keluar balik. Membuangnya tidak, tapi keluar air. Jadi dah bersih-bersihkan apa semua, ambil wuduk, solat asar. Lepas tu nurse tu bagi kami makan. Sembang-sembang sikit lah. Dalam maghrib, lepas maghrib, masa tu dia suruh jamak terus solat isyak. Lepas maghrib, Dr. Hamzah datang.
dia cek bukaan, masa tu masih 4 cm. Tangan dia menyeluk cek bukaan tu kan, katanya kita pecahkan ketubannya. Aku pun terkejut, macam tak ready bang, ingatkan ketuban tu akan pecah sendiri lah nanti kan. Tak, dia akan pecahkan sebab mau kasih cepat. Jadi dia kasih pecah tu, aku pun terkejut. Macam lain lah perasaan yang orang katakan ada bunyi pop begitu. Aku nak rasa pula, cuma satu terkejut, kedua tiba-tiba basah kan. Kalau tanya bunyi pop tu tak perasan pula, cumanya itulah dia lain lah rasanya. Okey, bila dah pecah tu, doktor kata dia akan bagi dalam beberapa jam lah tunggu contraction. Okay, tengah lain-lain contraction tu, nurse kasih masuk satu tube tu kan untuk buang air kencing. Sakitnya ya Allah, sakit. Benda tu dah lah panjang kan, tapi kalau ada benda mau dikasih masuk dekat kita punya tu kan, betul lah kata Anis tu, tarik nafas macam dia orang mau cek bukaan kah, mau kasih masuk tube tu kah. Sepanjang dia orang kasih masuk tu, tarik nafas. Memang kurang sikit lah rasa tu. Thank you Anis bagi tips. Okay, lepas tu masa menunggu contraction tu kan, lama betul, dalam 4 jam jugalah. Datangnya sikit-sikit, jaraknya makin dekat. Tengah layan contraction tu, sempat jugalah video call dengan family di Sarawak, beritahu dah masuk labor room, tengah tunggu sakit. Makan coklat lah kami. Lepas tu makan, hospital ada sediakan kurma, kismis, dan makan malam lah. Jadi tapi kena makan tu tak boleh banyak tau, 1/3 je kalau aku tak silap. 1/3 nasi tu, tak boleh makan banyak, sebab takut nanti tiba-tiba kita kena Caesar kan. Layan contraction tu dalam 4 jam jugalah. Lepas tu nurse datang cek bukaan, katanya 5. Tadi 4 kan, 5. Bayangkan dalam masa 4 jam, 1 sejak naiknya daripada 4 ke 5. Lepas tu kan husband tanya, mau bius? Aku kata ya mau, tak tahan aku, sebab dalam aku menahan contraction tu kan, sampai pecah lagi ketuban, sampai keluar lagi air, betapa sakitnya. Lepas tu dia dalam aku menahan sakit tu, aku pegang tangannya kan, tangan husband. Dia rasa tangan dia mau hancur sudah. Padahal itu baru contraction, belum lagi meneran. Jadi kami husband panggil lah tu nurse yang menjaga tu, katanya wife saya mau ambil epidural katanya. Nurse tu cakap pesan tadi kalau mau ambil epidural begitu awal, sebab Dr. Bius tu dekat rumah katanya. Jadi begitu awal lah sempat doktor tu datang katanya kan. Okey, dalam menunggu doktor tu datang, masih berfikir lagi mau ambil ke tidak, sebab nurse tu pesan tadi kalau mau ambil epidural, biar jangan sampai 7 cm. Maksudnya kalau 7 cm ke atas, macam alang-alang kan, sikit lagi mau bukaan penuh. Jadi kalau mau ambil, biar awal sikit katanya. Sebab tadi baru 5 cm kan, dan aku rasa terlalu lama sudah. Kalau 7 cm aku tahan je, InsyaAllah lah, aku rasa aku boleh tahan je. Tapi 5 cm masih. Jadi aku cakap tak boleh ambil epidural. Jadi Dr. Bius tu pun datang. Okey lah, dia konsult macam-macam, katanya jangan takut, orang cakap epidural ni bagi kesan sakit pinggang apa semua, sakit belakang kan, dia cakap. Dia ikut orang juga, macam mana kita jaga kita punya position badan kita, macam mana kita guna belakang kita ni sehari-harian kan? Itu yang mempengaruhi sakit ke tidak sakit, bukan sebab epidural. Macam itulah katanya. Banyak-banyak pengalaman dalam hidup ni, beranak lah yang paling sakit. Jadi kalau rasa mau ambil epidural, ambil je katanya, sebab lain badan lain dia punya lain dia punya kekuatan dan pengalaman menanggung sakit, macam tu. Okey, sebab aku dah dekat
40 hari sudah kan lepas beranak. Jadi ingat-ingat lupa sudah aku. Jadi aku rujuklah dekat nota aku ni. Okey, aku cerita sikit tentang epidural. Sebelum ni bila aku baca-baca pasal epidural, memanglah seram. Seram yang pertama adalah dia punya jarum. Ya, kalau kamu tengok Google, jarum epidural tu memang besar dan panjang. Sebelum ni aku takutkan itu saja. Tapi masa aku dicucuk tu kan, okey, aku suruh bangun, duduk, peluk bantal. Doktor belakang tu dia akan letak beberapa bius dulu. Tak pasti bius apa. Dia akan letak cecair lali. Bius juga kali kan. Bius lah tu kan. Dia letak spray, lepas tu letak kapas yang berair. Memang basah lah belakang aku ni. Tak tahu berapa kali dia sapu-sapu benda tu. Lepas tu dia cucuk. Langsung tak rasa, betul, tak rasa jarum tu menyucuk. Kata husband memang jarum tu besar dan panjang. Dia sendiri pun seram. Nasib baik aku nak tengok tu jarum. Bila dah dicucuk, dia kasih masuk satu tube yang halus betul. Macam benang dia punya tube tu. Masuk cucuk belakang aku. Lepas tu sambung ke yang air gantung tu kan. Di situlah. Bius tu dia akan macam kalau dia akan ditambah dalam beberapa jam nanti dia akan ditambah ubatnya. Nanti bila dekat mau meneran bersalin tu, doktor akan kasih stop supaya kita ada rasa sikit untuk meneran lah. Okey, bila dah pasang dah pakai epidural, dah ambil epidural tu, start kebas daripada ibu jari kaki. Naik slow-slow sampai ke pinggang. Okey, dalam masa tak sampai setengah jam, berapa minit je dah tak rasa dah. Daripada pinggang ke bawah memang dah tak rasa. Contraction tu still ada rasa, tapi rasa kebas-kebas gitu je lah. Tidaklah macam awal-awal tadi yang macam mau mati. Ada juga rasanya, cuma boleh ditahan. Bila dah ambil epidural tu, nurse cucuk lagi tube tadi untuk keluarkan aku punya kencing. Aku punya air kencing. Masa dia cucuk tu kan, aku tanya, dah ke? Dah? Dah rasa, memang tak ada rasa langsung dia cucuk tu. Padahal tadi yang pertama kan macam mau menjerit sudah aku mau tendang sudah tu nurse. Memang tak ada rasa. Lepas tu layan lagi lah contraction tu. Nurse tu pesan kalau ada contraction, teran. Okey, try je teran katanya. Baby tu tak akan terkeluar terus lah. Teran saja supaya dia makin ke bawah macam tu lah. Beberapa jam lepas tu nurse cek bukaan 7 cm sudah. Alhamdulillah. Kalau ndak cucuk epidural tu aku ndak tahulah tahap sakitnya macam mana untuk dari 5 ke 7 cm tu. Lepas tu ndak sampai 10 minit kali cek lagi bukaan penuh sudah. Jadi nurse tu kata okey, mengiring. Bila ada bukaan penuh tu, dia bagi 1 jam. Dia suruh aku mengiring. Katanya bila ada contraction, teran. Aku pun macam tak pernah aku baca ataupun orang cerita yang mengiring teran. Jadi aku bingung macam mana meneran ni. Buat je lah apa yang aku rasa betul. Sebenarnya aku tukang pantau contraction lah dekat mesin tu kan. Okay, contraction, teran. Padahal aku sendiri pun boleh juga rasakan ada sakit-sakit tu. Sebabnya contraction lah tu. Jadi teran. Okey, dah cukup 1 jam. Macam tak sabar aku mau kasi keluar baby tu. Cukup 1 jam, nak kata 1 jam lagi katanya. Jadi 2 jam lah masa dia bagi selepas bukaan penuh tu. Lepas tu dah 2 jam tu doktor Khamsiah datang. Sebelum doktor tu datang kan, aku ni dikerjakan sudah. Bukan dia dikerjakan, maksudnya dorang nurse tu, midwife semua tu tengah siapkan aku lah. Tengah pasang katil apa semua, ikat kaki, letak tempat sepatutnya, ready tempat baby dibersihkan apa semua, ready semualah, buka lampu apa semua. Lepas tu doktor datang, okey, tunggu contraction, teran. Masa ni lah aku mau cakap kalau mau ambil epidural, fikir lagi sekali. Sebab epidural ni kebaikannya memang dia menghilang. Kita beranak tak sakit,
memang tak ada rasa contraction, tak ada rasa sakit bawah tu. Tapi kekurangannya bagi aku, kita tak tahu, kita tak rasa apa mau meneran tu. Macam mana mau cakap ni? Macam kita mau buang air besar kan, ada rasa mau buang kan. Jadi kita teran, kita tahu bah dia mau keluar, dia mau keluar. Kalau ambil epidural ni, tak rasa kau teran, tak rasa baby tu di mana, dekat mana, dekat lubang tu ada kepala ke sudah, tak ada rasa langsung. Jadi memang berjam-jam jugalah aku teran kan, tak keluar. Diorang cakap kepala baby tu keluar masuk. Memang habis tenaga sudah aku. Lepas tu kan kata doktor tu, ibu cakap dengan saya, ibu, baby tu tak ada masalah, dia tunggu keluar saja lagi. Sekarang ni tinggal ibu kena teran betul-betul, katanya. Aku dalam hati aku, selama ni aku tak teran betul-betul kak. Aku rasa aku dah berhabis teran dah, tapi itulah aku tak rasa yang aku teran tu. Diorang kata di sini saja, di bawah tu just keluar masuk. Jadi kan lepas tu kan kata doktor, bila dia macam sudah kan, macam takut sudah ni sebab terlalu lama baby tu keluar masuk. Lepas tu dengan nurse midwife lagi tekan aku punya perut ni, tekan supaya menolong kan untuk kasih keluar. Sakitnya hanya Allah yang tahu. Dia punya kaki Hedi ni macam di sini sudah dekat dada aku, dia macam mengeras sudah kan, macam terlalu lama di bawah tu. Jadi kakinya lurus, ditekan, jadi dia menyenak lah. Memang sakit gila. Okay, bila terlalu lama meneran tu kan, aku punya contraction tu makin lama dia makin slow, jaraknya makin jauh, makin lambat. Macam tadi 5 minit, sekarang ni macam 10 minit, lepas tu ke setengah jam. Jadi macam doktor risau lah kan, dah lah contraction tu makin lambat, lepas tu makin slow. Mana boleh kita teran kalau tak ada contraction kan. Lepas tu aku induce drip untuk bagi rasa sakit tu lagi. Okey, dah masuk ubat situ dekat tangan tu. Memang rasa sakit. Sama juga tiap kali contraction aku teran, begitu juga keluar masuk. Sampailah kata nurse, ibu ni demam ni, katanya. Buka tudung, lepas tu bagi air. Diorang kasih keluar lagi aku punya air kencing. Cek suhu, berapa kali cek suhu aku pun tak tahu sebab terlalu tadi tu dah tengah menahan contraction, lepas tu berhabis mau meneran lagi kan, lepas tu tak keluar, jadi memang sampai demam lah. Jadi diorang bagi aku ubat, lepas tu minum air banyak lah. Husband yang tolong tuangkan air dengan masuk satu beg air, cucuk. Lepas tu bila dah cucuk induce pun tetap juga baby begitu, keluar masuk. Jadi doktor Kamsia cakap, kita vacuum lah ya, katanya, sebab kesian baby ni, lama sangat sudah dia keluar masuk ni, katanya. Kalau kita tak keluarkan dia cepat-cepat, nanti takut kita kena seizure, katanya. Aku takut dah, ya Allah Tuanku. Dah berapa jam aku tahan, baby pun dah dekat bawah kepalanya kan. Lepas tu dah ambil epidural, dah induce dah, seizure lagi. Oh my god. Lepas tu kata husband, katanya teran ya, boleh ni, katanya. Teran sehabis baik, doktor tolong pakai vacuum, asalkan kita jangan seizure, katanya. Kita sendiri pun, ya Allah, janganlah seizure. Lepas tu okeylah, pakai vacuum. Tak ada pilihan. Vacuum tu pun dalam setengah jam ke 1 jam kali ya. Itu pun sakitnya juga dah lah. Vacuum tu kan, midwife tu pun sama juga, dia tolong tekan perut ni, tolong tolak. Akhirnya pada pukul 3:53 pagi, 30 hari bulan 7, hari Jumaat, lahirlah seketul Adam Hedi. Tada! Masa dia keluar tu kan, doktor letak dekat dada, skin to skin. Masa tu tiada perkataan lain keluar dari mulut aku. Aku
cakap Allah, 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 Allah. Sedih. Sebab masa tunggu contraction tu kau babu kan. Aku tak doa semua, cakap aku minta dipercepatkanlah. Sakit tu memang sakit, tapi dipercepatkan proses tu, walaupun memang agak lama jugalah. Bila ada Hedi letak di dada tu kan, rasa macam macam layakkah aku dapat rezeki anak macam ni, sihat, comel. Masa tu sebelum dia letak tu, doktor tanya, okey, ibu sebut jantina dia apa. Dia kasi tengoklah dia punya kemaluan kan, sambil nangis-nangis tu, baby boy. Saya cakap okey, dia letak. Memang momen tu sedihnya, kita sedih happy. Husband di sebelah pun manjat. Lepas tu Hedi diambil, dibersihkan oleh nurse dengan husband lah, dibersihkan di sebelah tu. Sambil tu aku dijahit di bawah tu. Jahit tu pun makan masa juga, mungkin dalam setengah jam ke 45 minit. Memang aku rasa lama betul bah, tapi tak rasa sakit lah sebab masih ada epidural tu kan. Memang langsung tak rasa. Sebab kawan-kawan cakap kan, sampai aku tengyang-nyang bah perkataan dijahit mentah-mentah tu. Tapi sebab epidural aku nak rasalah yang jahitan tu, memang tak ada rasa langsung. Okey, di situ juga lepas baby bersih tu, husband azan iqamat, lepas tu ditahnikkan terus tu. Hospital sediakan air zam-zam dengan kurma sekali. Lepas tu masa aku dijahit tu kan, dah dijahit tu, dah tukar baju apa semua, dah tutup epidural. Masa tu dah start dah. Aku start mual yang mual teruk lah. Cuba bayangkan kalau mau muntah kan perut kita menekan kan. Bayangkan baby baru keluar, perut kita kosong, kita mau tekan tu sakitnya, ya Allah. Aku muntah dalam 4 kali lah muntah tu di situ. Okay, bila dah settle jahit, aku muntah-muntah kan, dah tukar baju apa semua, tukar katil. Nurse tanya, ibu nak susukan bayi sekarang ke ataupun hantar nursery bagi susu botol. Masa tu adalah hari yang paling penat dalam hidup aku. Penatnya lain macam. Sampai mau buka mata pun aku tak larat. Tak lagi aku tanya husbandnya, aku cakap bagilah susu botol dulu sebab saya tak larat ni. Itu pun dengan mata tertutup. Dah sampai bilik kami, dah sampai ward. Aku muntah lagi sekali. Padahal baru je baju aku ditukar. Katil pun katil baru. Terpaksa lah diorang tukar lagi baju aku. Tukar cadar lagi sekali. Sampai bilik tu dalam pukul 5 pagi kot. 5 pagi. Tidurlah kami sampai pukul 8 macam tu. Barulah Hedi dibawa masuk. Sebab aku beranak subuh kan masa tu. Jadi tidaklah discharge terus siang tu kan. Jadi kena satu malam dulu, besoknya baru boleh keluar. Sepatutnya lah. Tapi doktor datang, doktor Hedi, namanya Doktor Suhaila. Dia beritahu sebab malam tadi tu masa aku beranak tu kan, aku sempat demam kan. Jadi takut apa-apa infection kena dengan Hedi. Jadi Hedi kena cucuk ubat. Cucuk ubat dan antibiotik sebab Hedi terlalu lama di bawah dan kena vacuum. Jadi kena cucuk ubat dan antibiotik 2 hari. Lepas tu alhamdulillah semua okey lah, dah 2 hari tu. Dekat ward tu, ward bilik sendiri tu, kami 1 malam saja. Besoknya pindah loja, satu bilik ada 4 katil. Sebab husband tak boleh teman sudah kan, jadi dia kena balik. Dia boleh masuk waktu melawat saja, dalam pukul 8 ke pukul 10 malam. Lepas tu kena balik lah. Jadi aku nak tidur sendirilah di hospital masa tu. Lagipun Hedi di nursery kan. Jadi tak apalah, loja je lah. Lagipun bilik ward sendiri tu memang mahal. Doktor kami sendiri cakap dalam 1,000 ke 1,500 satu malam. Jadi tak apalah, kita loja je lah. Jadi 2 malam kami sambung 2 malam sebab Hedi on antibiotik dengan ubat. Kenapa aku nak balik? Sebab masa tu
Dr. Kamsia sendiri cakap kalau lebih baik ibu stay dekat dengan baby lah, boleh susukan dia, boleh ada banyak masa dengan dia, jadi dia insyaAllah cepat sembuh. Kata dia kuat sebab dia baru keluar daripada perut kita kan, jadi at least dia rasa ibunya masih dekat dengan dia. Jadi sebab itulah kami lodger stay di bilik, satu bilik 4 katil. Dah settle 2 hari on biotik tu, alhamdulillah semua okey lah. Jadi tak ada apa-apa jangkitan, okey semua. Tapi hari ketiga tu, hari keempat tu, 3 ke keempat, dia kuning pula, tinggi, kena duduk bawah lampu dalam 2 hari jugalah. Dah lah sendiri situ kan, lepas tu anak lagi dekat nursery. Lepas tu 2 hari kuning, alhamdulillah hari kelima turun dah, jadi kami boleh balik. Jadi itulah pengalaman perjalanan melahirkan Adam Heidi. Belum mention kah? Aku beranak di Hospital Andorra di Seri Kembangan, 10 minit je dari rumah. Jadi nanti terkejut pula orang, bolehkah sebenteman masuk? Bolehkah tinggal sekali dekat dalam ward kan? Ya, aku beranak di hospital swasta, tapi itulah kena buat swab test lah, RT-PCR dengan PCR, valid 14 hari sebelum beranak. Okey, soalan paling ramai yang tanya tentang kos bersalin di Andorra. Dia bergantung kepada bilik dan cara kelahiran. Cara kelahiran ada 2 je lah kan, normal dengan caesar. Kami pilih bilik 1 bed, 1 katil. Kalau menurut package dia dalam 5,000 gitu, 5,000 lebih lah. Basic je. Basic tu maksudnya kau beranak biasa je lah, biasa. Lepas sudah beranak tu keluar biasa, tak ada perlu tambah apa-apa. Lepas tu baby sihat apa semua, tak perlu tambah lagi warded. Lepas tu discharge, macam tu je lah. Tapi tak masuk lagi nursery, baby punya package lah, nursery kan. Kalau nursery dalam 500 lebih untuk 1 malam. Tapi sebab aku ni, pertama kami ambil single room, single bed kan. Lepas tu aku kena cucuk induce strip, lepas tu epidural, lepas tu vacuum, lepas tu baby kena on antibiotik dan masuk ubat 2 hari. Lepas tu dia kena kuning dan 2 hari. Bayangkan dia punya charge nursery sejak berapa ribu sudah. Jadi daripada yang basic tu, aku dah mau mention lah final actual billing tu, tapi daripada basic tu yang 5,000 lebih tu, tambah dengan aku punya semua yang tadi tu, dalam 3 kali ganda jugalah daripada yang sepatutnya. Kalau caesar untuk package kami tu, 1 bilik 1 katil tu dalam 9,000 ke 10,000 lah. Jadi aku punya charge, aku punya bill tu memang lebih daripada caesar punya. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan, yang penting Heidi dan Mami selamat. Jadi kalau mau beranak di swasta, daripada harga package tu, at least saving kena lebih sikit lah. Sebab jangan ngam-ngam, sebab kita tak tahu apa yang jadi dekat labor room tu. Mungkinlah kita cakap, kita beranak, doktor kata kita sihat, kita okey, boleh beranak normal. Itu doktor punya lah kan. Tapi dekat labor room kita tak tahu keadaan kita, kesihatan kita masa tu macam mana. Sama lah macam aku pun. Doktor cakap alhamdulillah, walaupun aku ada GDM on diet, tapi insyaAllah boleh beranak normal. Baby pun okey, ibu pun okey. Okey. Tapi bila dah di hari kejadian, tiba-tiba demam lah, tiba-tiba kena induce lah, tiba-tiba kena vacuum lah, kan, jahitan banyak lah. Kita tak tahu baby sakit, baby kuning berapa hari kena tahan. Jadi at least biar lebih lah, 10 ke 15 ke 20 ke kan, dia lebih, jangan kurang.
untuk soalan berbaloi tak beranak di hospital swasta. Di mana-mana pun sama aja sebenarnya, sama aja sakit beranak ni. Tapi tapi pengalaman setiap tempat tu lain. Even hospital kerajaan pun, hospital kerajaan 1, hospital kerajaan 2, dua-dua pun lain pengalaman kita. Apalagi swasta kan. Kalau tanya orang yang yang pernah beranak situ, mesti dia akan cakap macam beranak dengan family. Dia cakap memang betul lah. Kalau kamu pernah masuk hospital tu kan, kamu tak rasa itu hospital, macam hotel. Pertama, dia cantik. Kedua, tak ada bau hospital, tak ada bau ubat-ubat, memang wangi, ada muzik-muzik yang lembut, pagi-pagi pasang zikir, ada doa-doa macam tu. Jadi lagipun husband boleh teman, kalau tak husband pun ibu ke seorang lah peneman. Tapi yang penting kena buat swab test dan negatif. Lepas beranak tu kan, pagi tu bila dah baby dibawa masuk ke ward, kita ada masalah bonding time dengan baby sikit sekejap. Lepas tu adalah datang pakar-pakar yang ajar kita cara penyusuan. Lepas tu yang ajar kita untuk sihatkan balik badan. Tukang urut datang. Lepas tu kita siap dimandikan lagi pagi tu. Kalau mau besoknya pun mau mandi, panggil saja, cakap mau mandi, dia akan mandikan. Masa tu kan macam ya betul dia kasih mandi. Aku cakap kan betul. Sampaikan sabun, shampoo ni pun dia yang tolongkan. Letak Colgate dekat brus gigi pun dia yang tolong letakkan. Memang memang terlatih lah kan orang cakap. Sampai aku cakap, sampai aku pula yang segan ni. Dia angkat aku lah, padahal dia taklah besar mana pun. Sebab hari pertama tu, lepas beranak tu kan, mau pergi toilet, memang kaki aku sebelah kanan tak boleh pijak. Sebab masih ada bius tu. Bius tu dia akan hilang 100% bila 6 jam selepas tutup. Ubat tu ditutup. Masa tu belum cukup 6 jam lagi kan, jadi masih ada kesan kebasnya tu. Jadi memang tak boleh pijak. Nurse tu yang angkat aku. Kalau orang tanya kenapa lah husband kau tak tolong. Husband masa tu dia jaga baby. Dia jaga baby. Lagipun memang dah termasuk package kan apa semua. Tak apalah, biarlah orang yang uruskan. Mandikan, urut lah, fisio, lepas tu ilmu penyusuan. Dia orang akan cek hari-hari dalam 2 ke 3 kali ataupun lebih lah. Dia akan datang buat kita, cek baby okey tak menyusu. Okey, itu sajalah. Aku sertakan video saat-saat Heidi dilahirkan. Selamat menonton. Mama kena terang, tadi dengan doktor kena tarik. Dia kena synchronize. Kalau doktor tarik, Mama tak terang, nanti cedera pada baby. Jadi Mama tegang tu mesti jangan tegang lepas nafas dengan cepat. Tegang tu mesti panjang. Tegang tu mesti panjang.
Turun kat sini ni, jari makcik ni. Jadi bila doktor kata teran, tarik nafas dulu. Tarik nafas, simpan nafas tu, kacik gigi teran sampai habis nafas. Jangan lepas nafas cepat. Ya. Kita tak nak tarik banyak kali, takut nanti kepala dia cedera. Ya. Kita akan duduk. Puan bila ambil nafas, jangan dongak ke belakang. Tunduk ke bawah. Macam tu. Okey? Okey, ready? Ni sakit datang? Dah, ni sakit datang ni? Okey. Stand by, ambil nafas. Cepat. Terang. Yes. Betul. Yes, betul. Betul. Panjang. Panjang. Yes. Betul. Sini Panjang. sayang. Sini. Pokok Okey. Teran. Okey. Teran panjang. Okey, alhamdulillah. 5-3. Sudah. Mama punggul dekat kan? Mama letak bawah sayang. Mama jangan angkat. Mama letak bawah. Mama jangan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lepas, boleh lepas puan? Boleh pegang baby. Pegang baby. Alhamdulillah. Oh, tak mata. Mama peluk baby dari bawah tu. Dari bawah kain biru tu. Dia tahu. Tanya yang untuk gunting Puan, kita cucuk punggung sikit ya. Untuk kecutkan rahim dan juga pendarahannya. Potong. Maaf ke makcik ya. Ada left handed lah. Left handed. Ayah boleh tahu. Nama baby apa sebut? Baby boy. Bang. Saya baru bagi feeding kat dia. Oh ya ke? Tapi nanti kalau mak ayah nak ajar feeding boleh je Pak ajar.
Oh boleh? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi. Tidur ke Morning. Tidur ke tu? Stop. Sini je boleh. Sorry. Pakai mas. Kemarin ada gambar hospital dari luar sih. Ada? Iya. Malam lah.